Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdu wassana'u lillahi azza wa jal. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya Allah in syi'ta taj'alul khazna sahla. Allahumma astur auratana wa amin rawatana ya akramal akramin. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammad waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyathu sahabatut tajalliyat fanadhara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahul azim alladhi a'adhahu min kulli su'. Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu su' wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amin. Ashabus sa'adah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, para tetamu Allah, pengurusi dan seluruh aliyatan kuasa, kita ambil kesempatan pada pagi yang berbahagia ini untuk kita sama-sama menekuni kitab Talbis Iblis lil Hafiz Al-Imam Jamaluddin Ibn Abil Faraj Abdul Rahman Ibn Jauzi Al-Baghdadi yang wafat tahun 597. Kitab ini salah satu daripada kitab mau'izat yang memberi pengajaran dan pembelajaran agar kita sama-sama mewaspadai keberadaan musuh Allah yang nyata, iaitu syaitan dan iblis. Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fi ma'na talbis al-ghurur. Kita sudah sampai bab yang keempat. Seingatan saya kita sampai pada bab keempat ya. Muka surat 47. InsyaAllah. Pada sesi yang lepas kita sudah berbicara berkenaan dengan beberapa zikir-zikir utama yang Nabi ajar kita macam mana nak jadikan zikir itu benteng. Antara yang lazim kita baca seperti mana tadi imam baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali lepas subuh, 10 kali waktu asar atau waktu maghrib. Waktu kita tengok mana-mana imam dia lazim baca 10 kali selepas subuh dan 10 kali lepas maghrib. Adapun zuhur, asar, isyak dia tinggalkan tidak mengapa, dan kalau nak baca pun tidak ada masalah. Macam ni beberapa zikir-zikir utama ini kita baca kerana keboleh percayaan yang tinggi
terhadap Allah Subhanahu wa taala yang membentengi kita dengan ingatan terhadapnya agar kita ini selamat daripada tipu daya dan was-was syaitan laknatullah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hatta dalam buku yang kita baca lepas, muka surat 45, Nabi SAW sendiri melindungi akan Hasan dan Husain, cucu baginda itu, dengan doa juga. U'izukuma, aku mohon lindung, aku berlindung, aku melindungi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. U'izukuma, dia kata, aku minta lindung atau aku melindungi anda berdua, wahai Hasan dan Husain, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hamatin. Dan doa-doa itu, tuan-tuan, seingatana kita sudah baca pada minggu yang lepas, dan boleh juga kalau kita nak baca pun tak ada masalah. Cuma lazimkan, tuan-tuan, kalau tak ada dapat teks, nak cari mana, tuan-tuan beli aja buku maksurat itu, selesai masalah. Semua terkandung dengan doa-doa maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ni kita bincang tajuk yang keempat, iaitu di antara makna-makna talbis itu ialah al-ghurur. Talbis artinya izharul batil fi suratil haqq. Kita dah bincang lepas makna talbis, tajuk buku ini ialah menampakkan atau menzahirkan kebatilan dalam rupa yang benar. Benda tu jelas-jelas tak betul, tetapi syaitan make up dia. Syaitan aksesorikan dia dengan nampak cantik dan elok di sisi mata kita. Asal benda memang tak elok, syarak memang menyatakan dengan jelas benda tu tak bagus, tetapi syaitan make upkan dia, aksesorikan dia, persolekkan dia dengan gambaran yang hebat, gambaran yang benar. Macam arak. Arak bukan kata nasyarak. Akal sendiri tak boleh terima dia, kerana dia boleh merosakkan akal. Tetapi macam mana syaitan mengindahkan arak itu sehingga manusia ramai yang terpedaya kerana arak itu boleh mendatangkan barangkali kepanasan badan, kekuatan, ketenangan. Maka digembar-gemborkan begitu, melihat manusia akan suatu benda yang batil, tetapi digambarkan dengan benda itu sebagai baik. Itu makna talbis, iaitu menampakkan kebatilan dalam rupa yang sebenar, rupa yang elok, rupa yang indah. Itu talbis. Dan salah satu pemakaian makna talbis itu adalah al-ghurur. Apa itu ghurur? Ghurur itu disebut dalam kitab asal ini, dia kata nau'u jahlin, satu pembentukan kejahilan yang menimbulkan yakin yang rosak itu benar dan yang hina itu bagus, yang tak betul itu jadi betul, yang hina itu jadi benda yang elok. Itu maknanya ghurur. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana nak cerita sikit kenapa istilah ghurur itu dipanggil sebagai ummus syaqawat. Apa maksud ummus syaqawat? Ummus syaqawat itu adalah ibu bagi segala kecelakaan. Apa dia
gurur. Gurur ini satu bahasa yang kita guna pakai dengan maksud mudah, terpedaya. Itu maksud gurur. Sebab itu gurur, keterpedayaan itu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai ibu bagi segala kecelakaan. Sebab itu kenapa begitu? Gurur ini punca asalnya ialah kejahilan. Seseorang dia tidak dapat mengimbang dengan ilmunya sesuatu perkara itu dengan betul. Lantas bila ditukar sikit, di make up sikit, di alter sikit, dia terpedaya. Gurur ini bukan berlaku hanya pada orang jahil tau. Gurur ini boleh berlaku pada semua manusia. Semua manusia kecuali orang yang dilindungi oleh Allah daripada anbiya, rusul dan awliya illahi salihin. Adapun orang yang bergelar, orang berilmu pun dia juga kadang terpalit dengan watak dan sikap gurur ini. Atau orang yang dikenali sebagai pemimpin hebat pun, dia boleh terkena penyakit gurur ini. Iaitu apa? Penyakit terpedaya. Dizahirkan satu benda itu tak betul, tetapi dibilang sesuatu benda itu betul. Satu benda itu jijik, dibilang benda itu sesuatu yang mulia. Sebab itu gurur boleh terkena kepada siapa saja. Saya boleh terkena, Pak Imam boleh terkena, orang yang lazim datang masjid boleh terkena, orang yang tak datang masjid lagilah terkena. Dan semua ini tuan-tuan adalah satu penyakit, satu perkara yang kita kena awasi. Punca disebut dalam kitab yang lain, bukan kitab ini. Dia kata gurur ini punca ialah kerana kejahilan dan kebodohan manusia. Tak boleh imbang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So daripada kebodohan, kejahilan lahirlah gurur, iaitu keterpedayaan. Yang dibilang oleh Imam Al-Ghazali sifat yang tercela, yang kita sebut tadi ummus syaqawah, ibu bagi segala kecelakaan. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, gurur ini, cerita gurur aja pagi ni. Gurur ini dia terkena kepada seseorang yang mana seseorang itu dia tidak berupaya untuk mendapat suatu bentuk panduan daripada hatinya dan daripada mata hatinya. Hati dengan mata hati beza. Mata hati dipanggil ainun basirah. Maksudnya hatinya sudah tertutup, mata hatinya sudah tertutup daripada panduan ilahi, menyebabkan dia jadi orang yang terpedaya. Dia tersilau dengan kesedapan dunia. Salah satu daripada gurur. Terpedaya. Seronoknya duduk kat dunia ni sampai tak ingat mati. Seronoknya dengan kemewahan ini sampai tak ingat waktu kesusahan orang lain. Seronoknya nikmat makan ini sampai tak ingat akan nikmat puasa. Seronoknya tidur ini sampai tak ingat nikmat qiyamul lail. Seronoknya tak solat sampai tak ingat langsung kenikmatan berjemaah. Ini semua dipanggil gurur. Gurur ini tak ada dah cara yang paling tuntas untuk kita hilangkannya, melainkan berusaha untuk buang. Dengan sinarkan semula hati dengan iman dan sinari diri dengan ilmu. Sebab itu salah satu sifat manusia, apa pun dalam hidup dia, dia mesti ada sifat tawaduk. Orang yang tak ada sifat tawaduk, walau macam mana kondisi dia sekalipun, sama ada dia pemimpin, sama ada dia para ilmuwan, sama ada dia para asatizah, sama ada dia guru, sama ada dia siapa sekalipun, tak ada sifat tawaduk, dia mudah terdedah dengan gurur. Sebab itu penting sifat tawaduk dalam hidup ini. Tawaduk bukan artinya kita menghinakan diri, tak. Tawaduk ini artinya kita meletakkan posisi diri kita ini bukan berada di satu keadaan yang boleh mewujudkan kebanggaan. Seolah-olah kita sahaja yang betul.
Ana teringat tahu ada satu ucapan, bukan ucapan lah, satu frame yang diletakkan oleh para ulama dalam kehidupan kita ini. Mereka sebut dalam kitab Buriyah Al-Mustashidin ada. Mereka sebut, para ulama sebut, dalam hidup kita ini, dia kata, tengok dengan siapa kita sering berada. Contoh, dia kata, ada 8 perkara. 1, siapa yang banyak berada dengan orang yang kaya, dia akan jadi sombong. Itu kehidupan kita rupanya gitu. Itulah rakan taulan kita. Kehidupan kita duduk dengan orang kaya. Walaupun kita ni, ya Allah, ya Tuhanku, gaji bukan banyak pun. Kalau tengok payslip tu ada 400.5 je. Banyak potong angkasawan. Angkasawan ni maknanya potong angkasa lah. Banyak potong. Itu yang banyak potong. Gaji sikit je. Tapi oleh kerana kawan dia semua orang kaya, dia tak pernah sembang 400. Semua 4 juta ke atas. Dia dah tukar tiun. Kenapa? Kerana dia sudah terpedaya dengan keadaan dia yang sebenar. Kerana kesilapan duduk dengan orang yang tak patut duduk. 2, lama kata, man jalasa ma'al fuqara, siapa yang banyak duduk bersosial dengan orang yang fakir dan miskin, anda akan menjadi orang yang bersyukur. Betul rupanya. Orang yang kita sentiasa santun ialah orang susah, orang miskin, orang itulah yang selalu kita dampingi mereka. Kita akan jadi orang yang bersyukur, subhanallah. Kita akan jadi orang yang menginsafi diri selalu. Adapun apa harta kita yang banyak itu sekalipun, kita tetap menzahirkan rasa syukur kerana banyaknya itu kita infak kepada mereka. Itu syukur. Syukur bukan sekadar mengucap alhamdulillah. Syukur ialah bagaimana kita apply ucapan itu dengan cara kita beramal. Syukur atas sihat, banyak ibadat. Syukur atas kekayaan harta, banyak infak. Itu arti syukur. 3, siapa yang banyak duduk dengan para pemimpin dan para penguasa, dia akan jadi temen. Temen ni apa bahasa awak? Temen ni bahasa Perak. Temen ni erti kena bahasa biasa, ertinya dia akan jadi orang yang mengepok. Mengepok ni apa lagi bahasa nak sebut? Bolehlah pakailah apa pun. Dia bangga gitulah ya. Dia rasa kemah lah. Orang Kedah kata kemah. Ana bukan ana sebut tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab. Buriyah Mustashidin. Ini nak menzahirkan rasa tawaduk tu supaya kita tidak dilekat dengan al-ghurur itu, keterpedayaan itu. 4, siapa yang banyak duduk dengan berbudak, dia akan jadi lara. Dia Allah bagi kehebatan orang yang baik, genius, pengalaman hebat, tapi kawan dia budak-budak. Dulu tuan-tuan pernah, ana tuan-tuan mungkin tak kot, dalam satu buku silibus sekolah rendah dulu menceritakan tentang seorang manusia nama Pak Cik Kordi. Anda tak tahu siapa dia, cikgu dia mungkin ajar kot. Pak Cik Kordi tu kerja dia walaupun tua dia kawan dengan budak ya. Maka dia jadi lara. Pagi-pagi sudah main guli dengan budak. Tengah hari main getah, malam main polis santri. Orang tanya siapa tu? Dia berkata itulah Pak Imam. Allah. Laranya jadi lara. 5, siapa yang banyak duduk dengan perempuan, dia akan jadi jahil. Wallahu alam. Anda pun tak tahu apa maksud dia. Dia akan jadi jahil barangkali kerana menuruti sahaja kehendak mereka. Sebab tu orang lelaki ni dia kena duduk atas, dia kena memimpin. Tak salah orang perempuan memimpin, tetapi mereka tak boleh buat keputusan. Itu kehebatan Allah bagi pada orang lelaki, keistimewaannya begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki tu dia jadi qawwamuna 'alan nisa'. Dia jadi pemimpin bagi perempuan, mendahului perempuan. Tapi orang putih tak, ladies first. Orang putih dia ladies first, orang Islam tak, dia meletakkan laki itu rijal qawwamuna 'alan nisa'. Baik, 5, 6. Ayat ni penting.
Jangan banyak duduk dengan orang fasik. Anda jadi orang yang bertangguh akan taubat. Dan Anda akan jadi berani untuk buat maksiat. Tuh. Jangan duduk dengan orang fasik. Allah, pelaku-pelaku dosa besar. Jangan. 6, 7. Jangan banyak dan duduklah dengan orang yang soleh. Anda akan jadi orang yang bertambah taat. Siapa orang soleh? Ni semua orang soleh. 8. Dan siapa yang banyak duduk dengan para ulama, dia akan bertambah ilmu dan bertambah amal. InsyaAllah. Tuan free-free dengar YouTube, free-free dengar tu, dengar, belajar, dengar je. Tapi belajar yang betul itu sekadar nak menambah informasi, dengar YouTube, dengar ceramah, dengar apa. Nak belajar betul syarat innamal ilmu bitta'allum. Ilmu kena belajar, kena duduk, kena dalam satu majlis, kena musyafahah, kena talaki, itu betul belajar. Baiklah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. So, bila kita sebut perkataan ghurur yang terkandung dalam kitab ini, iaitu terpedaya, dalam satu kamus unggul, nama kamus itu Lisanul Arab. Dia kata pernyataan ghurur itu terkandung kepadanya 3 perkara besar. Pertama, syaitan. Oh, rupanya betul lah. Syaitan pemekap utama ghurur itu. Yang menyebabkan orang terpedaya itu, syaitan penyebab utama. Dia lah duk datang kita ngacau, ganggu kita. Kita sedang elok-elok mengaji, datang dalam fikiran kita. Dia kata, kalau kamu ngaji, setakat ngaji ni, dalam YouTube pada balik tidur lah. Dia kata gitu. Dia memperdayakan kita. Elemen dalam ghurur itu ada 3. Pertama, syaitan. Yang kedua, kebatilan. Sebab itu terpedaya itu dia kata sebagai ummus syaqawah, ibu bagi segala kecelakaan, kerana orang yang terhinggap dengan penyakit ini, nescaya dia akan duduk dalam kepompong kebatilan. 3, kelazatan duniawi, dipanggil mata'ud dunia. Bila terkena penyakit ini, kita rasa bahawa kita sedang berlazat-lazat dengan keduniaan, tak sedar di sana ada keakhiratan. Sebab tu orang yang terpedaya ini orang yang merasa sedapnya dunia yang kecil ini, ya, sedap betul. Sebab tu kalau kita dengar je tahlil, rasa bukan tahlil, talqin orang baca, tak kiralah talqin tu ada setuju tak setuju, tak apalah, kita dengar je orang baca talqin kat kubur tu kadang-kadang, ya. Maka keluarlah kamu daripada dunia yang sempit dan lazat kepada satu alam. Dengar tu rasa tersentak, ya Allah, ya Tuhanku, ya. Kita rasa lazat dah dunia ni. Lazat dah segala apa yang ada kat dunia. Lazat selazat-lazatnya sampai lupa. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita baca lagi. Sebabnya ialah rasa was-was. Betul lah tu. Berpunca daripada syaitan. Kerana was-was ini datangnya daripada syaitan. Dan kita minta lindung daripada penyakit was-was. Minasyakki wasyirki. Dalam surat ada kan? Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki. Ya Allah, minta lindunglah daripada penyakit syak. Syak ini dalam timbangan ilmu tauhid 50-50. Itu syak. Pertama, yakin, zan, syak, waham. Dalam akidah tak boleh syak. Syak out terus. Zan pun tak boleh. Dalam akidah dia kena yakin. Tak yakin. Allah tu ada tak? Rasa-rasa macam ada. Mana mahu itu. Dia yakin, zan, syak. Syak ni 50-50. Dia panggil syak. Dan minta lindung. Allahumma inni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta lindung daripada syak. Minasyakki wasyirki. Syak dan syirik. Kadang datang lintas dalam hati kan. Diajar dalam kitab ini, berlaku saja lintasan, baca doa. Amantu billah.
aku beriman dengan Allah. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Kadang datang lintasan, kadang agama lain, nampak. Kadang terfikir, demo senang benar, semayang hidup, apa hidup, ya. Kita teruk benar kena nak semayang lah, nak apa. Datang lintasan bongok macam tu. Dulu masa anak kecil-kecil, duduk di Sungkai. Jadi, ada malam-malam tertentu tu, ada wil-wil. Budak masa tu. Bila dia penyanyi je wil-wil, kami pun ke tengah jalan lah. Masa tu dah jauh apa dah. Rasa seronok pula gitu. Rasa seronok itu yang bahaya tu. Kalau budak tak apalah, dia tak tahu apa. Bila orang tu seronok pula muzik demo ni ya. Kita pula rasa nikmat dengan tertimbul rasa nikmat dia kerana alunan muzik mereka lah, tu bahaya. Itu maknanya kita sudah dihinggapi dengan sakit was-was. Sedap pula, nikmat pula. Okey pula, gitu silah, tak boleh kita. Adapun kebatilan itu, dia batil, jelas batil. Dan janganlah kita terpedaya dengan kesedapan dan kelebihan yang ada kepada perkara-perkara yang batil itu. Wallahu a'lam. Baik. Dan sebabnya adalah rasa was-was iblis menyusup ke dalam diri manusia, bergantung kepada kadar yang dimungkinkannya. Boleh bertambah, boleh berkurang, bergantung pada kadar sedar dan lalai manusia. Tengah bagus, tak apa, alhamdulillah lah. Tengah mengaji Quran, tengah dengar kuliah, tengah ada kat masjid, tengah okey, tengah dengan kawan-kawan yang baik-baik, okey. Iblis nak masuk, tak boleh masuk. Kerana alhamdulillah kita sedar. Kita bukan sentiasa sedar tau. Ada part dalam hidup kita terlalai. Terlalai itulah iblis tak pernah rasa jemu, dan itu sifat musuh. Musuh sentiasa bersedia, sedangkan kita sentiasa kadang dalam keadaan lalai. Lalai itulah, part lalai itulah dia masuk. Dan dia masuk, dia tengok sama ada dia boleh kuasai atau dia sekarang menumpang sementara. Kalau dia menumpang